NATO mencetuskan neraka di sempadan Rusia selepas Putin menyasarkan paksi yang diketuai Amerika Syarikat dan cuba menjadikan Baltik sebagai zon ancaman kekal. Pada hari Rabu 3 Jun 2026, jawapan yang muncul di sayap timur bukanlah sekadar ucapan kosong. Ia datang dalam bentuk konkret, halangan, komando ketenteraan dan amaran sebenar. Latvia, Estonia dan Lithuania mempercepatkan pembinaan garis pertahanan Baltik, sementara NATO sedang menyediakan struktur baharu untuk bertindak lebih pantas sekiranya Moskow cuba melintasi sempadan. Putin menuduh Latvia membuka laluan untuk drone Ukraina menyerang wilayah Rusia dan mengancam untuk menganggap lokasi yang berkaitan dengan serangan sebagai sasaran yang sah. Dan beliau juga telah menandatangani satu undang-undang yang membolehkan penggunaan tentera di luar Rusia dengan alasan untuk melindungi warga negara Rusia. Di sinilah perkiraan berubah. Apa yang cuba diugut oleh Putin? Kenapa NATO memberi respon? Kenapa responnya begitu tegas? Bagaimana sempadan ini menjadi satu perangkap? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Latvia mula memasang apa yang dipanggil sebagai gigi naga di sempadan dengan Rusia. Ia adalah blok konkret yang digunakan untuk menyukarkan laluan kenderaan tentera, terutamanya kereta kebal dan kenderaan berperisai. Langkah ini dilaksanakan di kawasan yang diambil alih untuk pertahanan negara dengan pampasan kepada pemilik kerana kerajaan Latvia memutuskan untuk menganggap ancaman Rusia sebagai isu kelangsungan wilayah. Pemasangan ini adalah sebahagian daripada rancangan yang lebih besar yang dirancang bersama Estonia dan Lithuania untuk menutup laluan paling sensitif di Baltik daripada kemungkinan serangan darat dari Moskow. Halangan-halangan ini tidak dipasang sekadar untuk menghias sempadan. Ia berfungsi untuk melambatkan pasukan penceroboh, menghalang pergerakan pantas dan memberi masa kepada NATO untuk bertindak balas. Secara praktikal, Latvia sedang mengatakan bahawa Rusia tidak akan menemui jalan yang bebas, jambatan yang terbuka dan sempadan yang lemah. Kemarahan Rusia jika ia cuba dilakukan perlu menghadapi halangan fizikal, parit, posisi pertahanan, pemantauan dan integrasi dengan komando sekutu. Putin mengharapkan ketakutan tetapi berdepan dengan kesiapsiagaan. Estonia sudah pun memperkuatkan pos kawalan di kawasan Narva, sebuah kawasan sensitif kerana ia terletak berhadapan dengan Rusia dan mempunyai nilai simbolik serta ketenteraan. Jambatan di atas Sungai Narva adalah satu kawasan sensitif kerana berhadapan dengan Rusia. Pihak berkuasa Estonia mempertahankan pintu pagar dan penghadang untuk mengawal aliran masuk dengan lebih baik dan menghalang pergerakan yang tidak dibenarkan. Masalahnya bukan hanya kereta kebal Rusia. Terdapat juga tekanan migrasi, provokasi sempadan, ujian kedaulatan dan cubaan untuk melemahkan politik. Lithuania juga telah membina penghadang berhampiran Kaliningrad, wilayah Rusia yang terletak di antara Poland dan Lithuania. Perkara ini meresahkan Moskow kerana Kaliningrad adalah aset strategik Rusia di dalam rantau Baltik. Apabila Lithuania meletakkan halangan dan menggabungkannya dengan rancangan kejuruteraan ketenteraan, ia menunjukkan bahawa mereka tidak akan menunggu krisis berlaku sebelum mengambil tindakan. Pertahanan bermula sebelum serangan dan inilah logik yang Putin tidak suka lihat. NATO kini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih berat lagi. Korps Jerman Belanda dijangka mengambil peranan sebagai komando untuk pasukan bersekutu di Estonia dan Latvia sekiranya berlaku konflik dengan Rusia. Reuters melaporkan bahawa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sayap timur dan mempercepat ketibaan tentera sekiranya Moskow menguji kawasan tersebut. Korps tersebut berpusat di Münster, Jerman. Ia melibatkan penyertaan 16 negara dan boleh berfungsi sebagai struktur komando untuk mengatur pasukan yang lebih besar pada waktu kecemasan. Perincian ini sangat penting kerana peperangan moden tidak hanya bergantung kepada menempatkan askar di peta, tetapi juga bergantung kepada komando, logistik, komunikasi dan kepantasan. NATO sudah mempunyai satu struktur penting di Timur Laut yang berkaitan dengan komando multinasional yang berpusat di Poland, tetapi kini mahu membahagikan tanggungjawab dengan lebih baik di Baltik. Bagi Estonia dan Latvia, ini bermakna pengukuhan yang lebih pantas. Bagi Putin, ini bermakna kurang peluang untuk mengambil kesempatan daripada kekeliruan pada hari-hari awal krisis. Putin menyasarkan paksi yang diterajui oleh Amerika Syarikat apabila beliau mula menganggap sokongan Barat kepada Ukraine sebagai alasan untuk mengancam negara-negara NATO.
Perisikan Rusia menuduh Latvia membenarkan Ukraina menyiapkan serangan drone dari pangkalan di Latvia, hingga menafikan dan menyifatkan tuduhan itu sebagai kempen maklumat palsu. Walaupun begitu, Moskow meningkatkan nada dan bercakap tentang tindak balas yang sesuai. Ini adalah taktik lama Rusia. Cipta satu tuduhan, sebarkan tekanan, ukur reaksi, dan cuba menguji batas psikologi pihak lawan. Ketegangan menjadi lebih serius apabila Putin menandatangani satu undang-undang yang membenarkan penggunaan tentera Rusia di luar negara, dengan alasan untuk melindungi warga negara Rusia menghadapi pemenjaraan, perbicaraan, penahanan, atau dakwaan penganiayaan. Bagi negara Baltik, langkah seperti ini menyalakan amaran serta-merta. Latvia dan Estonia mempunyai komuniti Rusia yang besar, dan Moskow pernah menggunakan naratif melindungi orang Rusia di luar sempadannya sebagai alat politik. Apabila Kremlin mengubah perkara ini menjadi kebenaran undang-undang untuk tindakan ketenteraan, mesej kepada jiran-jiran adalah berbahaya. Disinilah keputusan NATO menjadi lebih bermakna dari segi politik. Ini bukan soal mencetuskan perang. Ini tentang menghalang Putin daripada menganggap ada pintu yang terbuka. Pesanannya mudah. Jika Moskow cuba mencipta alasan, sempadan sudah pun diperketatkan. Jika cuba melintasi dengan kenderaan perisai, mereka akan berdepan halangan. Jika cuba mencetuskan kekeliruan, mereka akan berdepan dengan komando bersekutu. Jika cuba menakut-nakutkan negara kecil, mereka akan berdepan dengan artikel 5 yang menjadi tumpuan utama. NATO faham bahawa kelemahan di hadapan Putin tidak mengurangkan ancaman, ia hanya meningkatkan selera Kremlin. Perang drone juga telah menolak Baltik ke fasa baru. Serangan udara, kejatuhan drone dan amaran pertahanan awam telah mendorong negara-negara Baltik untuk mendapatkan pengalaman Ukraina dalam membina tempat perlindungan daripada drone dan peluru berpandu. Ini menunjukkan bahawa ancaman itu bukan sekadar pencerobohan klasik melalui darat. Ketakutan sebenar hari ini melibatkan serangan udara, sabotaj, peperangan hibrid, tekanan terhadap orang awam, dan cubaan untuk meruntuhkan kepercayaan awam. Ukraina telah menjadi pelajaran pahit bagi mereka yang tinggal berhampiran dengan Rusia. Sementara itu, Rusia sendiri menghadapi serangan di wilayahnya. Minggu ini, drone-drone Ukraina telah menyerang kawasan Saint Petersburg dan wilayah Leningrad, tepat ketika Moskow cuba menunjukkan kekuatan dalam forum ekonomi besarnya. Perkara ini mendedahkan percanggahan Putin. Estonia memperkuatkan laluan kerana mereka sudah melihat Rusia menguji had di Sungai Narva. Lithuania melindungi kawasannya di hadapan Kaliningrad kerana mereka tahu kelemahan di situ akan mengundang ancaman. Dan NATO meletakkan komando tentera kerana ucapan tanpa kemampuan tidak dapat menahan diktator ekspansionis. Rusia di bawah Putin masih cuba menjual imej sebagai kuasa besar yang menentukan nasib orang lain. Namun, reaksi dari Baltik menunjukkan gambaran yang berbeza. Negara-negara kecil bersiap dengan tenang, sokongan sekutu dan pemahaman yang jelas tentang bahaya. Tiada kepercayaan membuta tuli. Terdapat sempadan yang diperkuat, tiada sifat naif, ada perhitungan, tiada penantian secara pasif, ada pembinaan, komando dan pertahanan. Langkah seterusnya sekarang ialah memerhati bagaimana Moskow bertindak balas terhadap susunan ketenteraan yang baru. Jika Putin terus mengancam Latvia, Estonia, dan Lithuania, kecenderungannya ialah NATO akan memperkukuhkan lagi pertahanan di sayap timur. Lebih banyak pengawasan, lebih banyak kesiapsiagaan, lebih banyak integrasi, dan lebih banyak tekanan supaya Eropah mengambil bahagian yang lebih besar dalam pertahanan sendiri. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves. Seterusnya.